Okey, hai semua. Okey, untuk video kali ini, cikgu kongsikan tajuk penakkulan matematik. Okey, untuk matematik SPM Kertas 2. Okey, harap anda semua dapat belajar daripada video ini dan dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang. Okey, dalam penakkulan matematik ada beberapa perkara yang anda perlu tahu. Okey. Pertama sekali adalah pernyataan. Okey, pernyataan. Okey, nanti cikgu akan pergi satu persatu setiap daripada item ini. Yang kedua adalah penkuantiti semua dan sebilangan. Okey, operasi ke atas pernyataan, implikasi, hujah dan deduksi dan aruhan. Okey, cikgu akan pergi satu persatu untuk setiap bahagian ini. Okey, pertama sekali pernyataan. Okey, ini adalah maksud pernyataan, iaitu ayat yang maksudnya sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Okey, pernyataan kalau ayat itu benar, ia adalah pernyataan. Okey, kalau ayat itu palsu, ia juga adalah pernyataan. Okey, soalan arahan atau seruan adalah bukan pernyataan. Okey, kita lihat contoh ini. 2 kali 5 sama dengan 25. Okey. Ini adalah pernyataan kerana palsu. Kenapa? Palsu 2 kali 5 adalah 10. Okey, jadi ini adalah palsu. Bila palsu, ia adalah pernyataan. Okey, 5P tambah 10 sama dengan 3P. Okey, ini adalah bukan pernyataan. Okey, jika anda berjumpa dalam situasi begini, okey, ini adalah bukan pernyataan. Okey, kita lihat di sini. 23 ialah nombor perdana. Okey, ia adalah pernyataan. Okey, berhati-hati di situ. Ejaan salah. Pastikan anda menulis dengan ejaan yang betul, iaitu pernyataan. Okey, pernyataan. Okey, ia adalah pernyataan yang benar. Okey, 23 ialah nombor perdana ia adalah pernyataan yang benar. Okey, penkuantiti semua dan sebilangan. Okey, kita lihat contoh soalan. Lengkapkan pernyataan untuk membentuk satu pernyataan yang benar dengan menggunakan penkuantiti semua atau sebilangan. Okey, kita hanya isi semua atau sebilangan. Okey, kita isi di sini. Nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, jadi jawapannya apa? Okey, jawapannya semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, gandaan bagi 3 adalah gandaan bagi 6. Okey, sebilangan gandaan bagi 3 adalah gandaan bagi 6. Dan okey, kita tengok sebaliknya. Sebaliknya, gandaan bagi 6 adalah gandaan bagi 3. Okey, semua gandaan bagi 6 adalah gandaan bagi 3. Okey. Okey, operasi ke atas pernyataan. Okey, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Senang saja, kita nyatakan benar atau palsu. Okey, ini adalah dinamakan jadual kebenaran. Okey, sekiranya dan okey, dan mesti kedua-duanya benar, baru jawapannya adalah benar. Okey, kita lihat di sini. 5 kuasa 3 adalah 125. Okey, benar. Okey, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 7. Ini adalah palsu. Okey, jadi kalau dan satu benar, satu palsu, jawapannya adalah palsu. Okey. Okey, untuk setiap pernyataan berikut, tentukan sama ada pernyataan ini benar atau palsu. Okey, 2 ialah nombor ganjil. Benar atau palsu? Okey, semestinya palsu. Okey, kerana 2 adalah nombor genap. Okey, negatif 3 ialah nombor negatif atau 5 ialah nombor genap. Okey, sekarang kita lihat atau. Okey, atau. Okey, negatif 3 ialah nombor negatif. Okey, benar. Okey.
Okey, 5 ialah nombor genap. Okey, 5 ialah nombor genap adalah palsu. Tetapi sekiranya atau, okey, satu benar, satu palsu, jawapannya adalah bukan betul ya. Jawapannya bukan betul, jawapannya adalah benar. Okey, kita pergi kepada implikasi. Okey, implikasi ada 3 bahagian iaitu akibat, okey, anti-jadian dan akibat, anti-jadian dan akibat. Okey, implikasi jika maka dan akas. Okey, kita lihat satu persatu implikasi. Okey, anti-jadian akibat. Okey, apa itu anti-jadian dan akibat? Okey, sekiranya ini implikasi jika X, Y sama dengan kosong, maka X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okey, anti-jadian adalah ini. Okey, selepas jika ini adalah anti-jadian. X, Y sama dengan kosong. Okey, itu anti-jadian. Dan akibat adalah di belakang. Okey, selepas maka ini adalah akibat. X sama dengan kosong atau Y sama dengan kosong. Okey, begitu anda harus menjawab sekiranya soalan menanyakan anti-jadian dan akibat. Okey, beri perhatian ya untuk anti-jadian dan akibat. Okey, implikasi jika maka. Okey, kita lihat soalan ini. Okey, X lebih besar daripada 7 jika dan hanya jika X tambah 1 lebih besar daripada 8. So, soalan ini menanyakan implikasi 1 dan implikasi 2. Okey, anda perlu menulis. Okey, implikasi 1. Okey, sila potong begini jika dan hanya jika untuk menyenangkan anda dan untuk mengelakkan anda membuat silap. Jika anda salin bahagian depan, okey, X lebih besar daripada 7, maka anda salin bahagian belakang X tambah 1 lebih besar daripada 8. Okey, implikasi 2. Okey, ini implikasi 2 ya. Berlaku kesilapan di sini. Implikasi 2. Okey, jika salin yang bahagian belakang X tambah 1 lebih besar daripada 8, maka salin bahagian hadapan X lebih besar daripada 7. Okey, akas. Okey, akas pula adalah sekiranya soalan memberi situasi begini, jika X lebih besar daripada 5, maka jika N lebih besar daripada 5, maka N lebih besar daripada 3. So, bagaimana untuk membuat akas? Anda terbalikkan sahaja. Okey, jika N lebih besar daripada 3, ambil yang belakang, letak di depan. Maka, ambil yang hadapan, letak di belakang. Okey, senang saja untuk menjawab soalan akas. Okey, akas ni selalunya soalan meminta anda menentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Okey, kita tengok. Okey, kita letakkan nombor yang lebih besar daripada 3 adalah nombor 4. 4 lebih besar daripada 3, maka 4 lebih besar daripada 5. Jadi 4 lebih besar daripada 5 adalah palsu. Okey, hujah. Hujah. Okey, hujah ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Okey, biasanya soalan meminta anda mengisi salah satu ruang di sini. Okey, diberi 2, anda harus menjawab salah satu sama ada premis 1, premis 2 ataupun kesimpulan. Okey, kita lihat di sini. Semua premis 1, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Premis 2, anda harus mengisi kesimpulan yang diberi. 54 ialah nombor genap. So, apa anda harus buat? Okey, sekiranya kesimpulan adalah 54, di sini pun anda letak 54 juga. Okey, ialah nombor genap. Nombor genap telah digunakan di sini, maka 54 ialah gandaan 6. Sangat senang untuk menjawab soalan hujah. Okey, deduksi. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan deduksi. Diberi bahawa sudut peluaran sebuah poligon sekata dengan N sisi ialah 360 darjah per N. Okey, buat satu kesimpulan secara deduksi tentang sudut peluaran sebuah heksagon sekata. Sekarang anda perlu tahu. Okey, heksagon, maklumat yang anda perlu tahu, heksagon mempunyai 6 sisi. Jadi, anda hanya mengisi dengan formula yang diberi ini 360 darjah per N sisi.
N sisi adalah sisi bagi heksagon 6 sama dengan 60. Begitu ringkas untuk menjawab. Terus anda mendapat markah. Okey. Seterusnya aruhan. Okey, ini adalah dinamakan aruhan. Okey. Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi urutan nombor 1, 7, 17, 31 yang mengikut pola berikut. Okey, kita lihat pola ini. Okey, di bahagian ini anda abaikan dahulu. Okey, lihat di sini 2 darab 1 tolak 1, 2 darab 4 tolak 1, 2 darab 9 tolak 1, 2 darab 16 tolak 1. Jadi di bahagian ini anda perlu tahu ini adalah nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2. Ini adalah 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 2, 3 kuasa 2, 9. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Jadi kesimpulannya 2N kuasa 2. 2 di bahagian ini anda gantikan sebagai N. Okey, bahagian yang nombor yang berubah ini. Nombor ini berubah. Okey, dia adalah N kuasa 2. Okey, kerana 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Tolak. Okey, ini tidak berubah. 1, N sama dengan 1, 2, 3, dot 3 kali. Ianya adalah wajib untuk meletakkan dot itu.